Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati syifa wal barakat wal futuhat sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nas'alullaha at-taufiq wal hidayah ila siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai kitab Jawi muka surat 3, 16 baris daripada bawah. 16 baris daripada bawah. Jawi Rumi apa? Muka surat 15. Firman Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali hai kamu, kembali kamu hai segala mukmin kepada Allah dan takut akan Dia, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, dan jangan ada kamu daripada orang musyrikin. Ayat ni disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahawa bal minal muwahidinal mukhlisin lahul ibadah la yuriduna biha siwahu, iaitu bahkan hendak adalah kamu dari golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang ikhlas ibadah untuknya, nya Allah Ta'ala. Mereka tiada menghendaki dengan ibadah itu selain daripadanya. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini, iaitu bahawa ibadat tu pertama, syarat kepada sahnya ibadah, iaitu pertama sekali munibina ilaih, balik kepada Allah. Maknanya apa-apa kerja buat kita itu balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor satu. Nah, kerana balik pada Allah Ta'ala apa dia? Dengan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksud dia ialah orang yang mentauhidkan Allah. Bila orang tu mengesakan Allah, maka akan lahir daripada sifat mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu perasaan taqwa. Tu bab dikatakan ayat seterusnya wattaquhu. Wattaquhu, iaitu bertakwalah kamu kepadanya, nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama balik pada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dan takut kepada Allah. Ini ciri-ciri, ini sifat, ini perkara yang menjadi asas kepada ibadah. Tidak, kalau tak ada sifat mentauhidkan Allah, tak ada sifat takut kepada Allah, maka
itu belum sahnya ibadah. Tambah-tambah tak ada tauhid. Tak ada langsung perasaan takut, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Ta'ala. Macam mana dia nak bertauhid kepada Allah, macam mana nak mengesahkan ibadah, sedangkan dalam hatinya masih meletakkan berbilang-bilang, meletakkan sesuatu yang lebih berkuasa pada Allah. Maka orang macam ni, dia tidak meletakkan diri dia itu takut iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak? Itu sebabnya kena ambil perhatian. Benda ni kena ambil berat, kena ambil tahu. Itu sebab kena mengaji tauhid. Nah, itu sebabnya kena belajar tauhid. Penting. Sebab akidah yang sempurna akan menjamin ibadah yang sah. Kalau setakat semayang tapi ibadatnya tak betul, tauhidnya tak betul, masih mensyirikkan Allah Jalla Jalaluh, maka dia tak sah segala ibadat dia, walaupun dia semayang 5 waktu. Boleh faham itu? Itu satu. Yang kedua, takut pada Allah. Perasaan takut pada Allah ni, apa dia? Iaitu itulah yang dipanggil perasaan orang yang dikatakan orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat akan Allah. Dia sembah Allah seolah-olah dia melihat akan Allah. Makanya maksud dia nampak Tuhan berjaga. Tidak, kita dah sebut dah dulu, kan? Apa dia yang dikatakan ma huwa ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah seperti mana kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu. Sekiranya kamu tak merasakan kamu boleh melihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat akan kamu. Tak. Ini yang katakan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Baik, itu satu. Itu maknanya orang mentauhidkan Allah dan ikhlas ibadah pada Allah. Mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah. Itu apa dia? Iaitu kamu beribadah itu ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu yang katakan takut kepada Allah. Tak. Dan juga kamu mendirikan salat. Sembahyang ni tiang agama. Tak. Tiang kepada segala ibadah. Ibu kepada segala ibadat tu sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, dia bayar zakat, tak lepas. Itu sebabnya dalam kata al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Radiyallahu ta'ala, Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dia kata apa? Sayyidina Ibn Abbas kata, tidak terhasil 3 perkara ini melainkan dengan 3, iaitu ati' Allah wa ati' ar-Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Seorang tu kalau dia taat pada Allah, dia tak taat pada Rasul, tak terhasil ketaatan kepada Allah. Seorang tu taat kepada Rasul, tak taat kepada Allah, tak terhasil taat dia kepada Rasul. Dia taat kepada Rasul tapi tak taat kepada Allah, tak terhasil. Dia taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, juga tak terhasil. Yang kedua, aqimus salah wa ita'iz zakah. Sembahyang, aqimus salah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Orang yang sembahyang tak keluar zakat, tak terhasil juga ibadat sembahyang dia. Orang yang zakat tapi tak sembahyang, juga tak terhasil ibadah zakat dia, tak jadi. Melainkan ada double tu. Apatah lagi ibadat lain, puasanya, hajinya. Ada orang puasa sembahyang tidak? Ada. Kan? Puasa rajin, sembahyang tak? Sembahyang main tarawih ha? Dia ngelisah waktu PKP tu. Macam mana ni tak boleh pergi semayang jemaah kat masjid ni. Ya je apa mereka melabun. Tak boleh pergi ni, awak tak boleh lah. Rasa ngelusir. Kan ngelusir, tak ada yang ngelusir. Mereka je saja. Tak. Maka dia semayang tapi dia tak
berzakat, tak berzakat, kata Sina Ibn Abbas. Dan tak terhasil juga ketaatan kepada Allah, redha Allah itu melainkan dengan adanya redha mak bapak. Kan? Saya pun risau. Risau apa ni? Kau orang perempuan tak tahu mengaji. Kan sekarang ni ada drama Shock TV. Kan? Bila saya tak tengok tapi tahu lah cerita lah. Tak. Ada orang sebut kat Facebook, tahulah, tidak saya pun tak tahu. Tak. Kan? Sampai orang tak semayang lah. Kan? Dia kata tak apa Ustaz, Maghrib Isyak masuk 8.43. Jadi kalau tak semayang Maghrib awam tak apa. Yang penting jangan semayang 8.30. Oh, dia syarah kita pula lah. Tak. Buatlah. Kan? Tengah waktu panjang ni boleh lah. Kan? Ni pun dah nak mula pendek-pendek ni. Dia dah itu 8.49. Ni dah 8.43 Isyak. Tak. Esok lusa bulan depan 8.30. Pada bulan lagi 1 8.20. Tunggu lah tu. Maghrib kau apa pukul 7. Kan? 7, 6, 59. Dia ngundur balik waktu biasalah. Kan? Baik, udah cerita itu pula lah. Kemudian kata di Imam Ibnu apa ni? Kata di Ibnu Abbas, tak terhasil redha Allah melainkan ada redha mak bapak. Redha Allah bi redha'il walidain. Redha Allah Ta'ala itu terletak dengan redanya mak bapak. Buat satu-satu kerja mesti ada redha daripada mak bapak pada perkara taat. Tetapi kalau meninggalkan maksiat itu tak perlu kepada redha mak bapak. Maksud saya begini, perkara taat, contoh dia nak buat satu kerja, nak pergi sambung belajar perkara taat, dia nak apa, nak pergi ambil satu-satu kerja, itu perkara taat tu. Kerja cari rezeki, nak kahwin, nak sambung belajar, nak buat apa-apa benda lah yang berkait dengan perkara ketaatan kepada Allah, maka perlu kepada redanya mak bapak. Tapi dalam urusan maksiat maka tak perlu. Maka tak perlu. Kan? Contoh, mak suruh menyembah berhala, wa'ayazubillah, maka tak perlu, sebab itu berlanggar dengan syarak. Walaupun macam mana kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mak dia kata apa? Antara seorang sahabat, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tak salah, bila mana mak Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia protes. Dia kata, aku tak nak makan, dan aku tak akan jemur kepala aku ni di tengah panas. Maksudnya bahasa mudahnya, mak dia nak biar rambut mak dia ni biar tebal, langsung tak keluar rumah, jadi apa? Orang panggil apa? Kelimomo. Biarlah berkutu penuh apa semua, dia tak akan keluar rumah. Maknanya dia tak akan biar lah Arab musyrikin Mekah cakapnya itulah, aku tak akan jemur rambut aku di tengah panas, dan aku tak akan makan. Kata di mak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka pada waktu itu, apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Tak apalah kalau mak tak nak. Kalau mak tak nak makan, tak apa. Tak, kenapa? Nanti mak akan makan juga bila lapar. Kalau mak tak nak jemur kepala pun tak apa lah, tapi mak akan jemur juga nanti bila mana kutu penuh kat kepala. Kata dia Sa'ad bin Waqqas, dia cerdik. Jadi dia tak taat kepada arahan mak dia ni tadi. Yang itu tak apa, sebab arahannya suruh mensyirikkan Allah. Hari pertama mak dia protes tak makan. Hari kedua mak dia protes juga tak makan. Hari ketiga Sa'ad bin Waqqas tengok mak dia duduk balas roti tempayan. Lalu kata dia Sa'ad bin Waqqas, kata tak nak makan. Kata dia tak tahan, kamu ni degil katanya. Sudah. Tak? Akhirnya dia tak taat apa yang mak dia suruh pada perkara maksiat. Tetapi adakah para sahabat radhiyallahu taala anhum meninggalkan kebajikan depa pada mak mereka yang kafir? Tak. Pada perkara kebaikan, contohnya dalam masalah memberi nafkah, dalam dan sebagainya, itu tetap. Yang tak boleh turut pada perkara kafir, maksiat, syirik. Satu, maksiat tak boleh, mak suruh berzina. Kita ni susah lepas PKP ni, wa'izbillah, yang ada perangai apa tu, ayah suruh berzina.
Kamu pergilah jual diri kamu kat yang kesum, katanya kat anak dara. Kok bolehlah tampung-tampung belanja nak bayar sewa rumah. Ni wa'iyazbillah tu, ni contoh ni. Maka si anak tak wajib taat walaupun arahan tu datang daripada mak ayah. Haram taat. Perbuatan mak ayah tu sendiri pun dah haram dan tak boleh taat pun pada perkara maksiat. Ayah hula botol arak suruh anak minum. Dia kata kalau nak mabuk biar mabuk sekali baru syok katanya. Anak pun terfikir nak terima tak terima, teringat Ustaz Kabur tak terhasil taat, tak terhasil redha Allah kalau tak dapat redha mak bapak. Dia pun minum harap-harap Allah Taala redha, tak ada pasal. Hak tu urusan maksiat, tak boleh. Apa lagi? Banyak lagi nak sebut pasal tu. Suruh cerai. Suruh anak beranak bercerai, tak boleh tak? Kan? Ni cerita drama Melayu. Drama Melayu ni suruh orang bercerai. Kan? Biasa. Tu baca dalam kitab fiqh sebut apa. Kan? Dalam masalah bila berlaku pertelingkahan antara dua pihak, maka yang hendak didirikan adalah pendamai. Tu panggil suluh. Kalau di istilah pejabat agama ni dia panggil suluh. Suluh ni apa? Untuk mendamaikan dua pihak yang nak bercerai tadi, suami isteri yang nak bercerai tadi. Hari ni orang tak melalui proses suluh banyaknya. Saya dulu kenal dengan seorang pegawai suluh di Kuala ni. Tak, tapi dah pindah lah. Sampai sekarang saya berkawan bersahabat lagi lah dengan ustaz ni, Ustaz Luqman. Dia cerita kebanyakan orang tak tahu pun function adanya suluh. Suluh ni apa? Bukan torchlight, suluh lampu. Iaitu mendamaikan dua pihak yang berantak. Dia tak mesti nak bercerai, dia nak berantak. Kira nak bercerai lah. Kalau nak bedah berantak lagi. Kalau setakat berantak sekali-sekala tak apa. Ni hari-hari perang. Maka ada function bila mana dibawa ke mahkamah untuk mendamaikan. Itu sebabnya mahkamah dia jatuh hukum kalau kata lafaz talak di luar mahkamah kena denda. Kan? Sebab apa? Dia ada proses-proses dulu, kena daftar perceraian, kena ada masuk dulu proses suluh. Lepas proses suluh barulah kalau tak lepas juga berkeras nak mampus. Laki bini serupa lah. Tak? Kan? Maka akhirnya barulah proses suluh tadi hantar kat hakim. Bila mana dibawa perbicaraan, barulah hakim kata buat penilaian melalui proses suluh dan sebagainya. Akhirnya jatuh hukum bolehlah lafaz cerai. Itu proses akhir. Mana suluh ni mendirikan perdamaian. Ataupun melantik orang-orang yang ada autoriti, orang-orang yang terpercaya untuk mendamaikan. Maksudnya orang lelaki dilantik seorang, orang perempuan dilantik seorang untuk damaikan, bukan untuk simbah minyak. Itu sebab hari ni banyak berlaku yang jadi tukang damai adalah tukang simbah minyak. Walaupun minyak sekarang minyak tanah lah, minyak petrol murah kan. Ini yang berlaku. Maknanya apa? Ada orang yang jadi tukang simbah minyak dalam keluarga, akhirnya cerai. Maka perkara ini kalau kata mak kata cerailah bini kamu tu, ataupun mak dia minta cerai kat suami kamu tu, tak ada asas pun. Macam cerita ni lah, Nyonya Mansur suruh apa? Minta cerai dengan Kasim Selamat kan. Lah tipu kubur orang. Tak. Cerita hak dulu lah senang. Kan cerita orang sekarang ni tuan-tuan kan tahu pun, kan tenganga je kan. Kan. Tu cerita Nyonya Mansur tu cerita mak mentua tak bagus. Mak yang tak bagus, mak mentua tak bagus. Tu contoh. Tak, kalau alah baru sikit sekarang ni lah apa? Mak leha. Cerita 7 hari mencintaimu kan. Saya pun tengok dia kurang macam tu, saya tak tengok beria pun nak tengok apa ngajar. Dulu boleh lah pergi masjid lambat-lambat. Sekarang mana boleh. Tu pun saya doa lah tadi, kok janganlah pintu surau tutup. Kan. Sampai-sampai tengok orang dah semayang, kalau tutup ni saya balik terus lah. Kan. Ada satu masjid tu saya pergi, shopping sungguh. Kan. Saya sampai depan pagar masjid, saya tarik pintu pagar, saya tengok tutup, kok dia pun tak kunci. Saya tarik kedegang.
Kunci ni orang dalam semayang. Saya pun jenguk kok harap-harap ada lah orang jenggoi nunggu kita kok lambat ni. Tak ada belara gaya demo ni. Kita diam. Saya pun narik gear, kira nak ngundur. Lepas tu teringat ada satu pintu belakang. Saya kata kok pintu tu tak kunci. Kepala otak saya kata kalau tutup ni aku pergi semayang masjid lain, balik terus ya. Dan balik terus balik lah. Faham lah bulan depan tu tak ada kan. Saya pun ngundur. Memanglah salah kita lah tak lambat. Itu kena ngaku lah salah. Tapi ya pun janganlah kunci. Bukan saya saja nak tak lambat kan. Kita pun tunggu. Tengok. Saya tarik pintu tu. Buka. Tapi sebagai langkah protes dia kunci pintu pagar tu, saya buka pintu dia tu labang selalu luas biar puas. Tak. Masuk ke dalam kan. Jadi cerita masuk kita tadi kan. Maka katanya di sini, kata rahimahullah taala ajmain, kata Imam Ibnu Katsir, iaitu orang tu pertama orang masuk kepada ayat tadi, jadilah orang yang ikhlas dalam beribadah. Dan kata Imam Ibnu Katsir lagi dalam maksudnya di sini apa dia? Jangan jadi la yuridu nabiha siwahu. Janganlah kamu berhajat, berkehendak kepada selain daripada Allah. Maksudnya ibadah, jangan kamu jadi macam wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi macam orang-orang yang syirik, iaitu beribadah bukan kerana Allah tapi kerana lain. Dia tak beribadat kerana Tuhan ni, dia beribadat tu kerana benda lain. Tu tak boleh. Wala takuna minal musyrikin. Jangan jadi macam orang yang beribadat kerana benda lain. Hak tu tak boleh. Faham ke tuan-tuan ni? Tengok macam tak faham malam ni. Nyari kitab semua bakat bawa. Tu pun daripada 100 buah tu adalah 20. 80 makan di tikui. Nak. Baik. Tak apalah. Ustaz, kurang kumur ni nak jadi mustamik. Betul lah. Orang duk kata ustaz ni melero ke mana ni. Walau benda tu ada dalam kitab. Kan? Baik. Kemudian, maka makna inabah, kembali kamu kepada Allah. Dia nak cerita pula makna inabah. Apa dia makna inabah ni? Iaitu kembali, rajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tu maknanya munibina ilaih tu. Balik pada ayat teratas. Munibina ilaih. Tak. Kata Ibnu Zaid bin dan juga Ibnu Juraij, raji'i ilaihi bitaubati wa ikhlas. Maksud munibina ilaih itu adalah kembali kepadanya, iaitu dengan taubat dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksud kembali ingat kepada Allah apa dia? Iaitu bertaubat dengan ikhlas. Nah, itu maksudnya kembali kepada Allah, munibina ilaih. Nah, kata Yahya bin Salam dan juga Al-Fara, iaitu katanya muqbilina ilaih, iaitu berhadap mereka itu kepadanya Allah Ta'ala. Itu maksudnya munibina ilaih. Nah, terjemahan para ulama munibina ilaih iaitu kembali kepada Allah itu raji'ina ilaihi bitaubati wal ikhlas. Taubat dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata munibina ilaih. Tak? Apa dia yang katakan taubat tadi? Mutlaqur rujuk'. Mutlaqur rujuk' artinya semata-mata kembali kepada Allah. Itu yang dikata inabah. Tak? Inabatun ni adalah kembali kepada Allah. Tetapi pada takrifan syarak, taubat tu apa? Tu yang katakan inabah ni. Kita nak cerita bab inabah dalam kitab tu. Tak? Inabatun ni kembali kepada Allah ni. Apa dia maksud taubat? Kata ulama ada 3. Pertama, taubat dengan maksud berhenti daripada maksiat yang dia buat. Berhenti di sini, berhenti terus.
Macam kita lah, berhenti apa? Berhenti merokok. Saya tak merokok dah Ustaz. Saya dah bertaubat kepada Allah. Saya berhenti merokok. Maksud berhenti merokok ni berhenti terus. Dan berazam tak mengulangi akan perbuatan tu, nak merokok tu. Tapi merokok tak payahlah taubat beria. Merokok ni tak ada istilah taubat pula. Mana contoh, nak beri contoh mudah faham. Orang berhenti merokok. Dia bila berhenti merokok, dia akan berhenti terus. Bukan bila kawan hulur, dia pun malu-malu Allah, akhirnya ambil sebatang. Lepas tu merokok balik. Berapa lama dah berhenti? Seminggu katanya. Tak. Sebabnya taubat apa-apa benda lah, benda-benda yang bukanlah kata merokok tu sampai tak haram terus kan. Tapi nak katakan bila berkaitan taubat, perkara berkaitan dengan apa-apalah yang kita nak berubah lah bahasanya kan, maka jangan duduk berlabur dengan orang. Aku ini dak lah, aku nak datang masjid lah. Aku ni datang masjid aku tak ada dah, duduk berlabur dengan orang. Lelah tak datang kan. Azam itu azam pada diri sendiri. Ni kadang-kadang buat kita pun kadang-kadang sakit hati, geram. Geram tu ada. Kan? Mana tak geram? Dia bercakap dengan kita Ustaz. Dia kata apa? Saya ni akan datang balik ke masjid. Saya akan datang balik ke surau. Tak. Saya nak datang ke masjid, saya nak datang ke surau. Saya dah insaf dah. Kan? Tiba-tiba tak datang-datang Ustaz. Geram, sakit hati, semua ada. Kenapa? Dia melabur dengan kita. Kita pun duk syok dengar kabarnya. Dia kata kalau kebah demamnya ni, dia nak datang ke masjid katanya. Oh, kita pun kata alhamdulillah lah. Tengok dah elok demam kebah apa semua, lalu depan masjid nohin. Tak. Dia siap tulis Ustaz dalam grup taman, kalau sembuh daripada COVID-19 ni Ustaz, dia akan datang ke masjid lah. Tak nak dah. Insaf dah. Tak. Lepas tu dah sembuh, dah keluar, tak datang. Nohin. Hari tu kata insaf. Tak ada lah Ustaz. Nak insaf apanya? Katanya tak. Lebuh dah, tak mandang. Banyak orang jenis apa tu. Itu sebabnya taubat ni benda habuan hati. Duduk diam-diam sudah. Ya, tak duduk cerita dengan orang beria sangat. Tak. Kadang-kadang labunya taubat tapi cerita balik cerita yang silam. Orang yang bertaubat ni persyarat kedua, menyesal atas melakukan kelakuannya maksiat kerana Allah. Aku dah tahu. Tak nak ulang lah, tak nak cerita dah, tak nak himbau dah benda-benda tu, melainkan kalau kerana orang panggil apa? Kalau dia nak himbau pun, dia nak cerita balik pun kerana nak beri pengajaran pada orang. Bukan kerana nak bermegah-megah. Ada orang dia cerita balik, cerita zaman-zaman dia muda dulu, zaman jahilah tu, untuk bermegah. Dia memang tak tahu teman dulu. Sekarang ni lah baru nak jadi baik. Boy, megah tu. Tu taubat kan, tu tahu buat tau. Betul lah, kadang-kadang geram. Ustaz, geram Ustaz, sebenarnya ya betul, geram tu tahu. Tapi tak payah cerita. Geram tu kita simpan sorang-sorang sudah. Memang sakit hati tu memang ya. Ustaz, awak tengok dia tu Ustaz, kecil besar kan? Dia duduk kira kecil besar. Tak? Betul, kadang-kadang geram, sakit hati kan? Tapi tak payah, tak duduk ingat lah cerita. Kita sorang-sorang sudah tahu dah. Tak? Tu kata taubat. Ya apa? Yang ketiga katanya azam tak kembali lagi dah. Bila dah nyesal, lupakan segala maksiat, dia berazam aku tak balik lah. Aku tak akan buat dah balik dosa-dosa, maksiat-maksiat yang aku pernah buat dulu ni. Tak buat dah. Lah aku tak buat dah. Maka syarat-syarat yang tersebut itu, jika maksiat dilakukan, maksiat yang dilakukan itu tidak bergantung sesama manusia. Ini 3 syarat ni kalau maksiatnya itu kerana Allah. Kalau dia buat 3 benda ni, dia buat maksiat ni kerana Allah, maka yang ni
Yang ini tak apa. Maknanya bukan maksiat tu kerana Allah. Maksiat tu dengan Allah silap. Silap ayat. Silap sebut. Maksiat itu dengan Allah, bukan dengan makhluk. Maka bila mana dia buat maksiat, tiga perkara ni tadi dia buat, dia berinsaf betul-betul bahawa aku tak akan ulang lagi dah maksiat ni. Maka yang tiga perkara ni tadi adalah dia buat itu kerana meninggalkan tu kerana Allah. Dan kemudiannya katanya syarat itu kalau bukan kerana Allah. Tapi kalau dengan Allah, maksudnya maksiat dia dengan Allah. Kalau ada perkaitan maksiat itu, dosa tu dia buat dengan makhluk, macam mana nak buat? Maka di sini katanya akan tetapi jika bergantung dengannya akan ditampah syarat yang keempat, iaitu diberi balik hukuk kepada empunyanya atau mendapatkan bara'ah, iaitu keampunan, kelepasan daripadanya dengan tafsili, dengan satu-satu. Dalam mazhab kita Syafi'i dengan satu-satu, dan ijma' dalam mazhab Maliki. Dan ijmali, secara ijmal tu secara umum dalam mazhab Maliki. Kalau kita ni minta maaf ni pegang mazhab Maliki, kalau minta maaf kat kawan secara ijma' tafsili, rasa bergaduh balik. Ni Haji, awak minta maaf Mika ni. Apa dia? Awak ni dulu dosa benar dengan Mika ni. Apa dia? Mika dosa apa? Dulu ni teman ni curi kasut Mika kat masjid tu. Tak. Kenapa? Dok lah awak tengok kasut Mika tu Dr. Kadin. Dan nama Mika, awak Dr. Sadin. Kita awak geram tu curi lah kasut Mika. Tak. Betul? Lepas tu dulu awak ni yang rajin ngintih dekat rumah Mika tu. Tak, ngintih bini Mika mandi. Tak, ngintih dalam rumah nyengkit. Tak, nyengkit kan. Cukup tak ngasi perangai. Tak. Dia ngaku satu-satu cerita dosa. Kalau had tu lah, kalau pakai rasa entah, bukannya dapat maaf, dapat penumbuk harus. Ustaz, kalau setakat curi kasut saya boleh maaf Ustaz, ni ngintih. Kan? Tu yang deboh sekali kat kawan tu kan. Nyudah maaf tak dapat, penumbuk yang dapat. Kan? Jadi tuan-tuan, hak tu. Jadi kalau mazhab Maliki, cukuplah macam kita duk sebut raya tu, maaf zahir, batin. Sebab orang politik ni dia tak ada dosa, sebab raya dia gantung banner, selamat hari raya, maaf zahir batin. Patut yang kalah-kalah tu dia kena naik banner tu, tak maaf selamat hari raya ke apa ke, walaupun dia kalah pilihan raya. Dia dah jadi wakil rakyat sebelum tu, lepas tu dia kalah, dia kena naik banner, minta maaf kat orang, harap-harap orang maaf lah. Tak? Kan sedang. Kan? Sumpah seranah dia orang ni kewajipan. Tak? Orang kan nak tanya pun, kena dah orang tahu benda tu nak guna bagi jadi. Tak? Jadi ustaz, saya buat maksiat dengan orang ni, saya buat dosa dengan dia ni, saya ni minta ampun macam mana? Satu, tak, minta ampun kan? Minta ampun satu bab, minta ampun. Kalau dia tak maafkan saya Ustaz, ataupun saya kalau saya pergi minta maaf Ustaz, macam cerita tadi, kalau dia pergi minta maaf, dia cerita satu-satu dosa, dia ngintih bini kawan tu mandi semua tu, dapat pelumbuk, dapat bergaduh lagi, maka apa dia boleh buat? Maka kata ulama, buatlah apa-apa amalan, niat hadiah pada dia. Buatlah apa-apa amalan kita ni, niat hadiah pada dia. Sedekah ke, wakaf ke apa ke, niat hadiah. Mudah-mudahan bara'ah tu lepas di akhirat. Bila Allah Ta'ala panggil di akhirat besok, panggil dia sekali, dia kata di akhirat berlakulah benda dia dikerah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, kamu tahu tak sebulan kamu ni akan masuk syurga dengan sebab amalan dia ni, dia sedekah hadiah pada kamu. Kamu nak maafkan dia tak? Tuan-tuan, kalau kita lah duduk kat sana esok, dapat masuk syurga, dapat masuk syurga dah. Masuk syurga tu pula bukan sebab kita ni, memanglah rahmat Allah, tapi antara asbabnya kawan ni duduk sedekah amalan, buat sedekah ni, kapet baru masjid ni separuh ni sebenarnya Ustaz, saya ni saya wakaf ni separuh ni, memang separuh kapet ni saya wakaf, saya seorang. Apa banyak dia, ya Ustaz, dulu saya pernah buat dosa dengan orang. Apa? Saya tukar nama dia, patut dia dapat tanah rumah saya tu Ustaz, tu saya tukarkan, lelah dapat kat saya tu, sekarang dia merempat Ustaz. Merempat kat mana?
Mati terus bunuh diri. Tu merempat kat Jalan Baru. Batu 2. Tak tahu? Kuburan pusara. Tak. Dia merempat. Kalau merempat dia susah Ustaz. Sampai bunuh diri dia pun saya rasa menyesal Ustaz. Tak ada sampai bunuh diri kan. Tapi buat zalim ni, cerita dia buat zalim pada orang. Contoh lah tu. Dia buat zalim, buat penaya kat orang tadi. Maka dengan sebab dia buat penaya kat orang pun, dia niat tadi, Allah aku ni berdosa betul buat naya kat dia semua dulu ni. Dia buat maksiat semua ni. Ya Allah ampun dosaku. Apa dia boleh buat? Sedekah. Nak keluarkanlah apa-apa benda yang boleh dia dilaburkan, sedekah, niat apa semua untuk si arwah ni tadi. Nak. Ataupun kalau orang tu tak arwah Ustaz, buatlah sekarang tak apa. Orang selalu tanya kalau kita pinjam dia orang tu tak ada semua. Itu satu bab. Taubat pun lebih kurang itu. Kalau kita pinjam dia orang kita selalu soalan tu. Betul Ustaz, orang tu tak tahu dah gimana. Maka kita niatkan duit kita pinjam tu, kita sedekah atas nama orang yang dipinjam. Satu, itu cerita lain. Dalam masalah taubat, buatlah apa-apa amalan. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat itu akan memberikan kelepasan pada kita di akhirat. Baik. Habis. Tu. Kemudian dia kata lagi. Termasuklah syarat-syarat taubat bahawa adalah taubat itu sebelum daripada ghargharah. Ghargharah ni apa? Min taibi qablal ghargharah. Tak. Ada satu qasaid tu, ya man yara wa la yura wa fadluhu amma wara. Nah. Biman ilaihi qad sara. Wasalli apa ni? Saya tak ingat. Ada satu min taibi qabla al-ghargharah. Nah, daripada taubatnya sebelum sampai kepada ghargharah. Ghargharah ni tengkorok. Kalau nyawa sampai ke sini tak ada apa. Tak. Tu hak dah. Firaun itu taubat dia waktu lemah. Kan ditolak oleh Allah kerana dah sampai mintai bi qablal ghargharah. Dah sampai kepada ghargharah ni tolak. Kalau qablal ghargharah sebelum sampai kepada ghargharah tak apa. Ni dah sampai kepada ghargharah. Baru dia nak taubat. Baru dia nak lafazkan taubat. Maka pada waktu itu taubat dia tolak. Maka di situlah dikatakan ketika roh sampai ke halkum. Tak. Dan daripada sudut kalau hari kiamat sebelum sampainya yang kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu sebelum terbenamnya matahari dan timbulnya di sebelah maghrib, yakni di sebelah barat. Sebelum matahari timbul di sebelah barat. Ini dikatakan taubat itu pintunya terbuka. Ada orang yang nak mati sebelum sampai ghargharah, pada kita yang hidup sebelum sampainya terbitnya matahari di sebelah barat. Kata ulama, terbitnya matahari di sebelah barat besok kiamat. Settle. Bukannya terbit matahari luar barat, lepas tu ada lagi 15 tahun, 20 tahun. Kalau macam tu nanyalah orang. Kan? Kata para ulama, terbitnya matahari di sebelah barat, lepas tu esok tu adalah hari kiamat. Okey. Baik. Sikit. 8.43 kita berhenti. Saya orang SOP, jangan risau. Sehari 2 lah. Sehari 2 ni baik lagi lah. Habis. Tak. Yang lain itu adalah tentang kewajipan kita ni wajib bertaubat. Baik. Dan takwa itu takut akan Allah. Dan erti iqamatus salah, iaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala, iaitu mendirikan sembahyang seperti mana yang disuruh oleh Allah. Allah suruh sembahyang macam mana? Kena buat begitu. Tak boleh kita ni mendirikan sembahyang atas wajah kita. Apa maksud atas wajah kita ni? Atas apa yang kita rasa kita nak sembahyang, tak boleh. Sembahyang tu atas apa yang Allah perintah. Nak macam mana yang Allah Ta'ala perintah, macam itulah kita mendirikan sembahyang. Baik. Dan lagi firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Artinya hingga akhir, hingga ilal akhir, ilal akhir. Firmannya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ada ayat tu, ayat 1 sampai ayat 9, kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Kenapa ayat lepas tu? Illa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu madinin, ya. Bukan tu ayat lain tu. Tu dah masuk surah Waqi'ah tu. Baik. Tak ingat. Hak tu ingat pun, hak 9. Tak. Itu pun sebab ingatkan apa pun ada tulis kat sini. Tak hafal dulu, hafal. Lupa, lama tinggal, lupa terus. Padan muka. Jadi ayat tu dalam surah Qad aflahal mu'minun. Apa katanya? Senyata telah mendapat kemenangan bagi orang-orang yang mukmin. Bagi kemenangan segala orang yang mukminun. Itu orang-orang mukmin lah. Nah, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggota tak kala sembahyang hingga akhirnya. Tak kala sembahyang. Hingga akhir firman-Nya, dan segala adalah atas sembahyang mereka itu memelihara akan dia. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dua, bayangkan ayat 1 sampai 11 surah Al-Mu'minun ni, ayat 1 sampai 11 tu, dua kali ulang cerita pasal sembahyang. Maksudnya apa? Sembahyang ni ibadat yang penting. Sembahyang ni lah ukuran kepada berjaya ataupun gagalnya seorang mukmin. Nah, sembahyang ni ibadat yang penting. Sembahyang ni lah ukuran kepada berjayanya ataupun gagalnya ibadah seorang mukmin. Apa ciri yang pertama? Iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu mereka yang khusyuk adalah mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang. Itu orang yang tetap anggota tak kala sembahyang tu khusyuk. Khashi'in tetap anggota, tetaplah hati sikit walaupun dah bunyi. Tak. Boleh ke? Ke tak boleh? Syukur alamatul redha. Tak. Lah tuan-tuan kata lanjak lu ustaz sampai pukul 8, pukul 9 pun. Tapi malam ni tak ada soal jawab. Kalau ada soal jawab kan pukul 9.30. Soalan ditangguhkan sampai habis PKP. Baik. Jadi himpun dah Cik Din 2 bulan dah. Maknanya ada 6 soalan tu. Malam depan 6 soalan yang tanya. Baik. Cik dia 3. Baik, sikit. Apa cerita berhenti tadi? Okey. Khashi'un dia kata apa? Dia takrifkan kepada iaitu anggota sembahyang, tetap anggota sembahyang, pelihara tu. Iaitu mereka katanya apa dia? Iaitu orang yang khusyuk, yakni tetap anggotanya tak kala sembahyang hingga akhir. Tak kala sembahyang. Maksudnya apa? Orang yang sembahyang bila tetap anggota, maksud dia hati dia pun tetap. Maksudnya khusyuk tu balik pada hati. Bila hati dia tak ada merewang, maka tangan, kaki, kepala, mata pun tak merewang. Tapi kalau hati dia merewang, tangan, mata, kepala pun merewang. Sudah. Selesai. Tu yang tengah mayang buat urutan kepala. Siapa duduk menyanggut tu tengah mayang? Apa pasal pun? Tak ada pasal pun. Tapi kebetulan depan tu ada cermin, nampak handsome juga aku ni. Okay. Maksudnya apa?
Tu kata alladzina hum. Mana kalau kata hati dia tak ada tengok. Apa semua tu sebab mata disuruh tengok tempat sujud. Kan? Mata disuruh tengok tempat sujud. Kemudian apa lagi? Kan? Tak payah tengok depan, jangan tengok ke depan. Sebab bila tengok depan ni macam ada tok-tok guru tu ustaz kita kata, tingkat-tingkat depan ni tutup. Bagus lah. Betul tu. Cumanya satu soalan saya, ngapa belah sini je bubuh tirai, belah sini tak bubuh? Ada bias semua. Tak kalau contohlah. Tirai pun kalau kosong macam ni okey. Ni dok tirai pula berkala-kala. Dia angkat-angkat takbir Allahu Akbar. Loh, macam tirai rumah aku katanya. Bini aku hantar kemari ke? Ke dia mau pergi beli sekali dengan jawatan kuasa Biro Muslimat? Katanya tak. Tegur semayang dia fikir. Satu hal juga. Dulu masjid-masjid kan. Tok-tok guru kita kata tingkap di depan ni tak payah buat tingkap. Kan tingkap pun kiri kanan ni udahlah. Depan ni biar kosong supaya orang tak tengok ke depan apa semua. Kan? Hari ni biarlah masjid-masjid sekarang semua plan tak ada dah apa ni dinding depan tu dengan tingkap tak ada dah. Tapi dah ditukarnya pula bubuh awal larat. Tahu awal larat? Kaligrafi lah. Masa orang sekarang kaligrafi. Orang dulu-dulu awal larat. Tak tahu siapa dipanggil awal larat. Kita pun tak tahu. Kan orang sekarang dia pandai sikit kaligrafi. Kan? Bubuh pula mudah dia tengok kaligrafi ni macam kat dia mau ambil satu toke ke? Kata bulak dah. Kan? Tu orang panggil lah. Jadi sebenarnya bukan senang kan. Sebab dia suruh tengok bawah. Tengok bawah. Imam depan Kaabah pun suruh tengok bawah. Tak, kenapa? Kalau tengok Kaabah betul memang kata tengok Kaabah sunat, tapi waktu semayang tengok tempat sujud. Supaya hati khusyuk. Dan firman-Nya lagi, dan segala adalah atas sembahyang mereka itu memelihara akan dia. Pelihara sembahyang 5 waktu. Tak celam-celum. Jaga betul-betul. Ibadat betul-betul. Sembahyang betul-betul. Itu maknanya orang yang jaga sembahyang 5 waktu. Dan lagi firman-Nya, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallahu a'lam bissawab. Dan lagi firman-Nya, tanda tang situlah insya-Allah. Ada ke soalan Encik Din? Sekarang tak apa. Bulan depan insya-Allah. Impul sekali. Tulis khotas senang, tak lupa. Insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qurrab lana fid dinina malakatu unsa zakar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.